bab tentang salam, yakni untuk keluar daripada sembahyang apabila nak selesaikan sembahyang. Jadi ini Imam Abu Daud ambil dengan beberapa sanad. Banyaklah dia sebut ni ha tu, makna tahwil sanad. Semua mereka mengambil daripada Abi Ishaq. Jadi riwayat atas sekali sahabatnya Abdullah bin Mas'ud bahawa Nabi SAW memberi salam ke sebelah kanannya dan ke sebelah kirinya, sehingga dapat dilihat putih pipinya, ataupun sehingga kelihatan, nampak putih pipinya. Yang ini dengan mengucapkan ataupun sambil mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah, ataupun dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah paling kanan, Assalamualaikum warahmatullah paling kiri. Abu Daud berkata ini lafaz hadis Sufyan. Hadis Israel tidak mentafsirkannya. Abu Daud berkata Zuhair telah meriwayatkannya daripada Abi Ishaq dan seterusnya, daripada Abdullah juga. Abu Daud berkata Syu'bah tidak mahu menerima hadis ini, iaitu hadis Abi Ishaq ini. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Alqamah bin Wa'il, daripada ayahnya, yakni Wa'il bin Hujr. Beliau berkata, aku pernah bersembahyang bersama Nabi SAW. Baginda memberi salam ke sebelah kanannya dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan ke sebelah kirinya dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah. Gitu dalam nuskhah ini. Dalam nuskhah yang lain ada juga tambahan wabarakatuh. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Jabir bin Samurah, beliau berkata, kami apabila bersembahyang di belakang Rasulullah dulu, bila seseorang daripada kami mahu memberi salam, dia akan mengisyaratkan dengan tangannya ke sebelah kanan dan ke sebelah kiri. Apabila Nabi SAW selesai bersembahyang, baginda bersabda, kenapa seseorang daripada kamu mengisyaratkan dengan tangannya macam ekor kuda, macam ekor kuda yang liar? Sudah cukup kepada kamu ataupun tidakkah cukup kepada kamu berbuat begini? Baginda mengisyaratkan dengan jarinya, yusallimu ala akhihi, dengan memberi salam kepada saudaranya di sebelah kanannya dan di sebelah kirinya. Dengan satu lagi ni seperti juga, cuma lafaz dia tu lain. Ama tadi innama, ini ama. Tidakkah cukup kepada kamu, memadai kepada kamu seseorang kamulah, sama makna dia tu, maksudnya kamulah, ataupun mereka, seseorang daripada mereka. Ay yad'a yadahu, meletakkan tangannya di atas pahanya, kemudian memberi salam kepada saudaranya di sebelah kanan dan di sebelah kirinya. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Jabir bin Samurah, beliau berkata Rasulullah SAW masuk menemui kami ketika orang-orang mengangkat tangan mereka. Zuhair berkata, saya rasa dia berkata dalam sembahyang, faqala mali arakum. Lalu Nabi SAW bersabda, kenapa aku nampak kamu mengangkat tangan kamu macam ekor kuda yang liar? Uskunu fis salah, kamu diamlah dalam sembahyang itu. Babur raddi alal imam, ini bab jawab salam kepada imam. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Samurah, beliau berkata Nabi SAW telah menyuruh kami menjawab salam imam, dan supaya yang keduanya, supaya kami saling cinta mencintai ataupun kasih, saling mengasihi satu sama lain. Dan yang ketiganya, supaya sebahagian daripada kami memberi salam kepada sebahagian yang lain. Kita tengok dulu. Jadi ini bab salam untuk keluar daripada sembahyang. Yang ini
bila kita nak menyudahkan sembahyang tu, hak akhir tu salam itu maksud sini, bukan salam hak luar sembahyang tu dak. Salam hak dalam sembahyang tu. Itulah yang dimaksudkan di sini. Kemudian Imam Abu Daud mari banyak sanad itu. Haddatsana Muhammad bin Katsir qala akhbarana Sufyan. Baca sekali tu. Sanad lain pula. Tu guru dia lain pula. Ahmad bin Yunus qala haddatsana Zaidah. Waktu tu guru nombor 3 pula. Musaddad pula. Haddatsana Abul Ahwas. Waktu tu guru yang lain pula, yang keempat pula. Muhammad bin Ubaid Al-Muharib bin Ziyad bin Ayyub. 5. Qala haddatsana Umar bin Ubaid At-Tanafisi. Tu guru lain pula. Tamim ibn al-Muntasir qala akhbarana Ishaq ibn Yusuf an Sharik. Dan banyaklah. Semua mereka itu meriwayatkan daripada Abi Ishaq. Semua mereka itu, yang ni Sufyan atas sekali lah, sebelum tu. Itu maksud mereka itu tu, iaitu Sufyan, Zaidah, Abul Ahwas, yang ketiganya Umar bin Ubaid, yang keempatnya Sharik, yang kelimanya Israel, yang keenamnya. Semua mereka meriwayatkan daripada Abi Ishaq, daripada Abil Ahwas, daripada Abdullah, yakni Ibnu Mas'ud. Nabi SAW memberi salam ke sebelah kanan dan ke sebelah kiri sehingga kelihatan ataupun nampak pipi kanannya itu. Mana dia betul-betul paling lah, tidak kata sikit dah, betul-betul paling. Nampak ni, orang alik belakang ni nampak pipi ni alik kanan bila dia paling, pipi alik kiri bila dia paling. Sambil dia paling tu dia kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alik tu pun gitu juga, alik ni pun gitu juga. Lepas tu Abu Daud kata, hak ni lafaz hadis Sufyan. Hak lagu sani. Hak lagu sani ni lafaz hadis Sufyan. Adapun hadis Israel tidak mentafsirkannya. Ni kan? Kalau kita perhati, Nabi SAW kana yusallimu an yaminihi wa an shimalihi hatta yura bayadu khaddihi. Lagu mana memberi salam itu? Nabi SAW memberi salam ke sebelah kanan, sebelah kiri. Lagu mana? Iaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum tu tafsiran kepada yusallimu. Ada tafsiran lagu ni dalam hadis Sufyan. Adapun dalam hadis Israel tak ada lagu. Dia kata Nabi SAW memberi salam saja ke sebelah kanan sehingga kelihatan pipi kanan dia. Ke sebelah kiri pula tu juga. Tapi dia tidak ada sebut salam tu lagu mana. Assalamualaikum tak ada. Itu dia riwayat bezanya di antara riwayat Sufyan Ats-Tsauri dan riwayat Israel. Padahal kedua-duanya mengambil hadis daripada Abi Ishaq. Abu Daud berkata, dia kata lagi, Zuhair meriwayatkan daripada Abi Ishaq dan Yahya bin Adam daripada Israel daripada Abi Ishaq an Abdurrahman bin Al-Aswad an abihi wa Alqamah an Abdullah. Maknanya Zuhair meriwayatkan daripada Abi Ishaq, hak datah dia tu naik tu sampai kepada Israel, dia ada sebut Abdurrahman bin Al-Aswad. Sini kan macam riwayat tadi. Macam riwayat tadi. Dia tak ada sebut Abdurrahman bin Al-Aswad itu an abihi. Terus dia sebut Aswad. Israel ambil daripada Abil Ahwas, hak tadi, sanad mula-mula tadi. Dia ambil daripada Abil Ahwas dan Aswad. Dua orang ni ambil daripada Abdullah bin Mas'ud. Tapi hak Zuhair riwayat daripada dia ni pula melalui Abi Ishaq dan Yahya bin Adam, ada sebut Abi Ishaq ni ambil daripada Abdurrahman bin Al-Aswad. Bukan langsung ambil daripada ayah dia Aswad, tapi melalui anak dia Abdurrahman. Abdurrahman tu ambil daripada ayah dia. Dan Alqamah pula, ada sebut Alqamah pula dalam riwayat Israel hak sah lagi. Dalam riwayat Israel hak sah lagi tu ada sebut Alqamah pula di situ. Yang ni bawah daripada Abdullah bin Mas'ud. Gitu. Dan tidak ada sebut seperti tadi. Abil Ahwas tak ada sebut.
Itu beza dia. Jadi riwayat beza tu di antara riwayat Sufyan, riwayat orang-orang lain daripada riwayat Israel ini. Riwayat Israel ada tak ada tafsiran dia. Lepas pada tu ada pula sanad dia tu beza. Padahal meriwayatkan daripada Israel juga. Jadi Abi Ishaq meriwayatkan daripada Abdurrahman bin Al-Aswad daripada ayahnya dan Alqamah. Itu ada dua kemungkinan di situ. Sebab Abi Ishaq ni boleh jadi ambil daripada Abdurrahman bin Al-Aswad melalui ayah dia, dan salah lagi sanak dia melalui Alqamah. Lepas tu baru Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud. Boleh jadi gitu. Yang ni kalau kita kata wa Alqamah itu, waw itu ataf kepada Abdurrahman, ataf kepada Abdurrahman. Gitu. Bermakna Abi Ishaq mengambil daripada Abdurrahman, Abdurrahman ambil daripada ayah dia Aswad, ayah dia ambil daripada Abdullah. Saluran. Lagi Abi Ishaq ni ambil daripada Alqamah, Alqamah pergi kepada Abdullah bin Mas'ud. Jadi dua sanak dia sini sampai sini. Ni kalau kita tengok dalam riwayat Israel lagu tu. Itu satu. Satu lagi kalau kita kata wa Alqamah, wow itu bukan ataf kepada Abdurrahman, tetapi ataf kepada abihi. Gitu. Ataf kepada abihi. Kalau ataf kepada abihi, artinya Abi Ishaq ni dia meriwayatkan daripada Abdurrahman bin Al-Aswad. Abdurrahman tu ambil daripada ayah dia, dan Abdurrahman tu juga ambil daripada Alqamah. Bukan Abi Ishaq tu ambil daripada Alqamahnya, tak, Abdurrahman tu. Jadi Abdurrahman ambil daripada dua orang, ayah dia seorang, Alqamah seorang. Dua kemungkinan itu. Ini semua yang kita boleh dapati dalam riwayat Israel. Dua perkara. Qala Abu Dawud, Abu Dawud berkata lagi, Syu'bah kana yunkiru hadzal hadis. Syu'bah menolak hadis ini, tak mahu menerima hadis ini. Hadis ini hak mana? Iaitu hadis Abi Ishaq yang diriwayatkan melalui tariq Israel. Hak tu, hak maksudnya Syu'bah menafikan. Adapun hak melalui tariq hak lain-lain itu dia tidak nafikan. Hadis itu dia terima. Hak dia nafikan hak ni pasal apa? Nampak? Hak ni lagu ni tak serupa. Tak serupa. Padahalnya rekah ceritanya kalau kita nak kata boleh berlaku tu. Sebab itulah ulama-ulama hadis mana dia tak hiraukan bantahan Syu'bah. Walaupun Syu'bah ni seorang imam besar di dalam hadis ni, dan dia ni pengkritik hadis. Maknanya naqid, seorang yang pengkritik, mana dia tahu sini cacat celah dia tahu. Tetapi di sini bantahan dia ni orang tidak hiraukan. Sebab itulah Imam Tirmizi misalnya apabila dia mengemukakan hadis ini daripada tariq Sufyan an Abi Ishaq an Abil Ahwas an Abdullah, Abu Isa berkata hadis Ibnu Mas'ud hadithun hasanun sahih. Mana kalau mengikut Syu'bah, bila dia pertikai, mana dia kata tidak sahih lah. Sebab apa tidak sahih? Sebab muttarib, tidak tetap sanad dia tu, sekali gini mana ni tidak jelas. Jadi bila muttarib itu mana tidak sahih. Tapi Imam Tirmizi mana dia tak tahu, bukan tak tahu. Syu'bah kata tu takkanlah tak tahu. Dia kata hadis hasan sahih. Faka'annahu, seolah-olah semacam dia ni tak kisah, tak hiraukan, ingkar Syu'bah, bantahan Syu'bah itu. Dia tak kisah, tak hirau kepada bantahan Syu'bah. Wa qala sahibut ta'liq al-mughni 'ala ad-Daraqutni. At-ta'liq al-mughni ni dia ada sekali dengan Sunan Daraqutni. Sunan Daraqutni datang tu, bawah dia tu Ta'liqul Mughni. Ni pengarang dia ni pun orang India juga, ulama hadis India juga. Dia kata mana? Qala al-Uqaili, Uqaili berkata sanad hadis ini sihah thabitah, sahih kesemuanya, sabit kata dia. Hadis Ibnu Mas'ud ini berhubung dengan 2 kali memberi salam ini. Dia sebut, dan tidak sahih.
Satu pun tidak ada yang sahih. Hak bui salah sekali tu saja, kata dia. Seolah-olahnya mereka berdua ni, Imam Tirmizi dan juga Uqaili, dia tidak bersetuju, mereka tidak bersetuju dengan Syu'bah ni. Syu'bah meriwayatkan min ghairi riwayati Abi Ishaq. Tapi Syu'bah bukan bantah, kata bui salah 2 kali ke apa, dia terima tu sanad ni. Sebab dia apa ada riwayat juga. Misalnya Syu'bah meriwayatkan yang seperti mana yang dikemukakan oleh Imam Ahmad, gini sanad dia. Haddatsana Muhammad bin Ja'far qala haddatsana Syu'bah an Jabir an Abi Duha an Masruq an Abdullah an Rasulillah, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi salam ke sebelah kanan dan sebelah kiri sehingga nampak putih pipinya. Aku tak lupa. Dalam hak lain-lain kalau ada terlupa pun hak ni tak lupa. Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Gitu. Hak tu hak Syu'bah meriwayatkan. Tetapi malangnya di dalam sanad dia tu ada Jabir Al-Ju'fi, seorang Syiah pekat. Tu dhaif, Rafidhi, perawi yang dhaif. Jadi sebab itu Syu'bah ni mana dia tak berapa senang lah dengan hadis ni. Tapi kalau dia terima pun hak lain lah, melalui hak lain lah. Tapi hak setakat yang dipetik daripada dia, hak ni ada. Lepas tu wa qawlu Abi Dawud hadha intaha, berarti setakat tu lah hadis Abi Ishaq. Mungkin di kalangan kita ni ada kitab lain beza dengan hak ni, mungkin ada lagu lain. Hak ni sebab hak kita baca saat ni berarti sekat hadis Abi Ishaq. Begitulah kebanyakan nuskah-nuskah cetakan Mesir. Begitu juga cetakan tangan, tulisan tangan yang dia tengok, dan cetakan Maktabah Qadiriyah yang dicetak di India. Gitu. Tetapi di dalam Hasyiah Mujtabaiyah, ini pun cetakan India juga. Sebab di India dulu, daripada dulu pakala ni pun India, Pakistan semua dia banyak cetak kita hadis ni. Orang dia taklik, orang dia orang lain pun ada juga. Dia dalam kitab hak ni Abu Daud juga, tapi hak cetakan Mujtabaiyah. Selepas daripada dia kata hadis Abi Ishaq datang tu kan, tadi kita baca tadi, qala Abu Dawud wa kana Syu'bah yunkiru hadzal hadis Abi Ishaq. Sekat tu ya hak kebanyakannya. Dalam nuskah Mujtabaiyah gini dia ada, iaitu Syu'bah menafikan hadis ini, tidak mahu menerima hadis ini, iaitu hadis Abi Ishaq ada lafaz an yakuna marfu'an. Ada tambahan gitu. Jadi Syu'bah tidak mahu menerima hadis ini sebagai hadis yang marfu', hadis Abi Ishaq. Tetapi syarih ni, iaitu Khalil Ahmad, dia kata ini mungkin kesilapan penyalin, kata dia, kesilapan penyalin. Sebab apa? Sebab tidak ada sebab untuk dikemukakan begitu. Bila sudah hadis ini sabit marfu'nya dalam semua turuk Abi Ishaq, apa nak bantah hadis ini sebagai hadis marfu'nya? Sesoalannya kalau mengikut nuskah Mujtabaiyah tu, Syu'bah bantah hadis ini sebagai hadis marfu'. Tapi kalau hadis mauquf, dia tidak bantah. Sesoalannya begitu. Padahal tidak, mana boleh lagu tu, tak ada sebab tu nak kata begitu. Sebab semua mana-mana hadis Abi Ishaq ni semua marfu' belaka, tarik mana pun. Hak Syu'bah kata tak kemah tu pun marfu' juga. Orang lain kata kemah, semua marfu' belaka. Jadi tak ada sebab tambahan tu diperlukan. Sebab itulah dalam nuskah kebanyakannya tak ada. Mungkin itu catatan pembaca, gitulah. Gitulah. Jadi kita sudah tengok dah sana lebih kurang. Jadi tidak nak bahas banyak. Kalau bahas banyak ni kan, tengok dalam ni lah, dalam Badrul Majud ni panjang berapa lah dia bahas sanad tu saja, takut jadi jemu lah. Takut jadi jemu. Dia kata ni dalam kitab ni, dalam kitab ni gini ada orang ni. Walau bagaimanapun sebenarnya Isra'il ni bukan dalam semua tarik riwayat dia ni tak serupa dengan Sufyan. Kok tak serupa ni sini ada juga riwayat dia yang betul-betul serupa dengan Sufyan.
Ada. Maknanya riwayat dia juga mentafsirkan makna yusallimu, iaitu dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullah. Supo. Mana tak ada beza. Tak ada beza riwayat Israel ini dengan riwayat Sufyan. Misalnya kalau kita tengok dalam kitab dia sebut muka surat 333. Lima baris daripada bawah. Baris yang kelima daripada bawah. Wa min tariqi Asad. Qala haddatsana Israil an Abi Ishaq an al-Aswad an Abdullah fa dzakara mithla lafzi Sufyan min ghairi farqin. Situ. Tu buktinya no. Dalam tariq Asad, mana ada murid Israel ni ramai, ni kata gini, ni kata gini. Hak datang tu serupa daripada Abi Ishaq, daripada Aswad, serupa dengan riwayat Sufyan tadi. Lepas tu dia kata, dia pun lepas pada tu sebut serupa dengan lafaz Sufyan tadi. Mithla, mana lafaz dia tu serupa. Min ghairi farqin, tak ada beza sikit abu. Tak ada beza sikit abu. Jadi dah kalau lagu tu nak bantah apa je? Bantah hak tak serupa. Kalau tak serupa, boleh jadi maknanya Israel ini riwayat macam-macam cara. Israel riwayat macam-macam cara. Bahkan kebanyakan ulama mengatakan kalau Israel dan Sufyan beza dalam meriwayatkan daripada Abi Ishaq, Israel ini lebih kemah lagi. Ni Israel riwayat daripada Abi Ishaq. Kalau dia riwayat lagu lain pun dia orang kemah tu. Bermakna tidak jadi masalah. Kalau dia riwayat di celah tu ada tambahan Abdurrahman pula, ada tu daripada Aswad. Sebab apa? Sebab dia boleh tu. Boleh dia terima daripada Aswad tu, boleh juga terima daripada Abdurrahman bin Al-Aswad. Boleh terima, tidak jadi masalah. Abi Ishaq meriwayatkan daripada Abdurrahman bin Al-Aswad. Kalau Israel kata lagu tu, apa-apanya. Maknanya Abi Ishaq ni ada kalanya dia meriwayatkan daripada Aswad secara langsung. Ada kalanya daripada anak dia. Boleh jadi hak daripada anak dia tu dia dulu dia dengar daripada anak dia. Lepas pada tu dia nak pasti dia jumpa dengan ayah dia pula. Sebab itulah kadang-kadang dia riwayat lagu ni, kadang-kadang dia riwayat lagu ni. Tak salah dari segi ilmu riwayat, tak salah. Asalkan dia dah dengan anak dengan ayah tu kedua-dua. Dan dia dah dengan Alqamah pun dah juga. Kalau nak kata dia riwayat daripada Alqamah pun boleh. Kalau kita nak kata bukan Abdurrahman tu yang beriwayatkan daripada Alqamah, boleh. Sebab mereka ni semua orang semasa berlaku, tidak jadi masalah. Lepas tu kalau tak ada tafsir, tafsiran Assalamualaikum, ke mana-mana pun dia sudah kata bui salah 2 kali dah. Dan apa pipi ni serupa je dengan riwayat Sufyan dan orang-orang lain serupa. Paling dia pun riwayat, cuma dia tak ada sebut lafaz Assalamualaikum warahmatullah. Boleh jadi dia tidak sebut tu untuk meringkaskan riwayat. Biasalah riwayat ringkas. Ada kalanya dia sebut sebab anak murid dia tu ramai. Ada anak murid yang mungkin dengar ketika dia meriwayatkan dengan lengkap serupa dengan Sufyan dia. Ada anak murid dengar dia riwayat lagu lain. Ini tidak jadi masalah. Tidak menjadikan hadis-hadis ini dhaif. Tidak. Bahkan hadis ini kuat. Hadis ini sahih. Baiklah, daripada hadis-hadis inilah maknanya diketahui hukum memberi salam ni. Bila nak selesai sembahyang ni, di situlah disyariatkan taslim ini. Jadi hak paling kuat dalam masalah beri salam ni, hak paling kuat dan paling banyak hadisnya ialah hak 2 kali lah beri salam, kanan ada kiri. Macam-macam lagi ada riwayat. Ada riwayat hak sekali ya beri salam. Ada riwayat hak sekali tu alik kanan. Ada riwayat alik depan. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sekali. Alah ke depan. Ada juga. Tetapi dalam banyak-banyak ni hak paling kemahnya hak 2. Hak 2 ni lah hak paling kuat. Dan kalau hak ni riwayat ni ada kata tidak kemah, bukan tak kemah, ni kemah. Tak jadi masalah. Ini perbezaan dari segi sanad saja. Dan perbezaan yang seperti ini tidak melemahkan sesuatu hadis itu, tidak. Ini dia sebut ni. Imam Nawawi berkata kalau seseorang itu beri 2 salam, ke kanan dan ke kiri, ataupun ke sebelah depan dia saja, ataupun hak mula-mula beri salam tak alik kiri, start alik kiri, Assalamualaikum dulu, lepas tu yang kedua tu baru balik kanan.
Dia kata sahhat salatuhu wa hasalat at-taslimatan. Sah semaya, sah juga. Kalau kata bui salam kali kiri dulu, tak sah semaya. Sah juga. Dan 2 kali tu dapat juga. 2 kali tu dalam hadis sebut tu. Tetapi dia tidak dapat fadilat kaifiat memberi salam itu. Tu Imam Nawawi sebut. Sebab apa kaifiatnya? Alik kanan dulu. Tetapi 2 kali tu dapat juga, walaupun tidak buat lagu tu. Gitu. Jadi hadis ini juga menunjukkan bahawa Nabi SAW paling tu paling bukan sikit-sikit, tidak, paling banyak lah. Banyak. Gitu. Paling banyak. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi khilaf. Cuma nyebut salam tu memanglah dalam hadis kebanyakannya 2 kali beri salam. Tapi hukum tiap-tiap salam tu serupa ke tidak? Salam yang pertama, salam yang kedua tu hukum dia serupa ke tidak? Itu khilaf ulama. Khilaf ulama. Jumhur ulama mengatakan dia kena beri salam. Beri salam 2 kali. Siapa dia kata beri salam 2 kali ni? Kalau dalam riwayat banyak. Ibnul Munzir menyebutkan riwayat daripada Abu Bakar As-Siddiq. Lagu tu juga amalan dia. Ali, Sayyidina Ali, Ibnu Mas'ud, Ammar bin Yasir, Nafi' bin Abdul Harith dari kalangan sahabat, dari kalangan tabi'in Atha' bin Abi Rabah, Al-Qamah, Sya'bi, Abi Abdurrahman As-Sulami, dari kalangan imam-imam pula, Imam Ahmad, Ishaq, Abi Thawr, Ashabul Ra'yi, Imam Syafi'i, dan lain-lain ramai lagi. Ni hak kata 2 kali beri salam, dan mereka pun amalkan begitu. Tetapi ada juga yang berpendapat yang disyariatkan sebenarnya sekali je salam. Siapa? Bukan tak ada sahabat. Kalangan sahabat pun ada juga. Ibnu Umar, Anas, Salamah bin Al-Akwa', Aisyah, di kalangan sahabat. Di kalangan tabi'in pula Hasan Basri, Ibnu Sirin, Umar bin Abdul Aziz. Di kalangan imam-imam pula Malik, Al-Auza'i, dan lain-lain lagi. Dan ini juga sekali ni salah satu daripada 2 pendapat Imam Syafi'i. Walaupun hak masyhurnya iaitu 2 kali, tetapi satu lagi pendapat Imam Syafi'i sekali sahaja. Tapi ada pendapat Abdullah bin Musa bin Ja'far As-Sadiq, iaitu hak wajibnya 3 kali beri salam. Ini wajib. Wajib 3 kali beri salam, iaitu kanan, kiri dan ke depan. Depan. Gitu pula. Jadi tak apalah. Ni kata wajib, tapi tidak banyaklah pendapat lagu tu. Hak kebanyakan yang mengatakan hak yang pertama tu wajib. Yang pertama tu wajib. Yang kedua tidak wajib, mustahab saja, molek saja, tidak wajib. Ini jumhur ulama. Tapi ada juga yang mengatakan serabut pun tak ada wajib. Boleh lah, kalau nak buat boleh. Molek lah. Dia pun kata molek juga. Tapi kalau tak buat serabut, seperti kita sudah bincangkan dulu, Imam Abu Hanifah ada lagi orang yang sependapat dengan dia. Dia kata bila habis tasyahud, lepas tu kalau nak bangun boleh bangun, selesai dah sembahyang, tak ada sebut pun salam. Di situ Ibnul Munzir mengatakan ijma' ulama mengatakan orang kalau beri salam sekali sah dah sembahyang dia. Hak wajibnya sah je. Hak orang hak kata wajib je lah. Hak orang hak kata wajib tu pun sah je. Tetapi adalah hak pendapat hak jaga-jaga pelik tadi dia kata 3 wajib. Itu pendapat yang tidak amal lah, tidak amal. Sebab apa? Hak paling moleknya hak 2 kali. Tak kira lah hak yang kedua tu sebagai sunat saja, mustahab saja, tak kira lah. Tetapi itu yang lebih molek. Sebab apa? Banyak hadis-hadis. Patut sahih pula hadis-hadis itu. Ada yang sahih, ada yang hasan. Lepas pada tu kalau kita kata ni 2, ada hak sah. Sebab hak 2 ni diriwayatkan oleh perawi-perawi yang kemah-kemah. Jadi dia melebihkan daripada hak sebut sah tu. Jadi ini termasuk dalam ziyadah thiqat. Ziyadah thiqat boleh kita terima. Boleh kita terima, tak jadi masalah.
Lepas pada tu hadis yang menyebutkan sekali saja ni, sikit je ada. Selain daripada sikit tu pula dhaif pula. Hak sebut sekali. Hak sebut sekali tu dhaif pula. Tidak boleh nak lawan. Kalau kita kata ada hak sahih pun ada lah. Banyak-banyak hadis tu ada hak sahih. Tak padan nak lawan dengan hak dua ni. Sebab hak dua ni banyak lagi. Dalam kitab-kitab besar-besar, kitab-kitab utama sebut belaka hak dua ni, tak boleh nak lawan dengan hak dua ni. Jadi orang kata tiga tu lah ke mana? Dia ambil belaka lah riwayat. Dia gabungkan. Ada dua, ada hak sah. Ada hak gini. Jadi dia gabung belaka tu jadi tiga. Ada juga yang mengatakan kalau masjid besar dua kali salam, kalau masjid kecil sekali salam. Ada juga. Tapi pendapat itu ulama tak mahu terima lah. Tak ada asas. Nak royaknya macam-macam pendapat tu. Tak ada asas. Itu tak kemah. Tak apalah. Seterusnya kita pergi kepada riwayat yang kedua. Riwayat daripada Alqamah bin Wa'il, daripada ayahnya. Dia kata, aku bersembahyang bersama Nabi SAW. Nabi beri salam sebelah kanan dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini beza daripada hak tadi. Sebab tadi warahmatullah sekata ya. Kedua-dua salam tu. Hak ni ada tambah wabarakatuh. Alik kiri dalam nuskhah ni tak ada, sekat warahmatullah saja. Tetapi ada juga nuskhah Abu Daud ni yang menyebutkan wabarakatuh ada selepas warahmatullah. Bermakna berdasarkan riwayat ini ada tambahan wabarakatuh. Wabarakatuh. Gitu. Ni hak berkenaan dengan ucapan salam. Jadi nampak berbeza di sini. Tetapi hak mana lebih kuat? Jelaslah hak lebih kuat hak tadi. Hak ni tidak kuat. Bahkan Imam Nawawi mengatakan dhaif. Bukan Imam Nawawi sajalah, orang lain. Sebab tu kita tengok dalam kitab ni 337. Imam Nawawi berkata, tidak disunatkan tambahan wabarakatuh. Tidak disunatkan. Walaupun ada, kata dia, ada dalam hadis yang dhaif, kata dia. Maknanya mengikut Imam Nawawi tak boleh nak hukum sunat kalau hadis dhaif, berdasarkan hadis dhaif. Sebab sunat ke wajib ke apa ni hukum. Bila hukum hadis dhaif tak boleh pakai. Sebab tu dia kata tidak disunatkan wabarakatuh. Kalau ada dalam hadis pun hadis dhaif, kata dia. Padahal ada dalam hadis dhaif. Ada dalam hadis, tidak boleh jadi sunat. Itu kaedahnya. Orang yang tak mengaji dia tidak tahu. Tidak jadi sunat. Sebab apa? Hadis tu dhaif. Sunat ni hukum. Hadis dhaif tak boleh kita nak guna untuk hukum. Tengok Imam Nawawi. Dia memanglah orang yang alim besar. Wa asyara ilaiha ba'dul ulama, walaupun ada ulama yang kata ada hadis wa barakatuh, dia pun tahu juga, walakinnaha bid'atun. Kata Imam Nawawi, bukan setakat dia nak sunat, bid'ah, kata dia. Idh lam yasihha fiha hadith, bal sahha hadzal hadith wa ghairuhu fi tarkiha. Tak, sebab tak ada satu pun hadis yang sahih. Ni tambah wa barakatuh. Hak sahihnya hak sebab tadi lah, hak tak ada wabarakatuh, kata Imam Nawawi. Baik. Hafiz Ibn Hajar tak setuju dengan dia. Ni Hafiz Ibn Hajar tak setuju dengan dia. Syaukani dalam Nailul Awtar kata, dia kata Abu Daud dalam hadis Wa'il dia ada tambah wabarakatuh. Ibnu Hibban juga dalam sahihnya hadis Ibnu Mas'ud. Hadis Ibnu Mas'ud lagu tu juga. Begitu juga Ibnu Majah dalam hadis dia lagu tu juga. Hafiz Ibn Hajar dalam At-Talkhisul Habir dia kata, heran, kata dia, macam mana Ibnu Salah untuk guru Imam Nawawi? Pelik, kata dia, Ibnu Salah. Sebab apa? Dia kata ziyadah ini tidak ada dalam mana-mana kitab hadis, kata dia. Tu Ibnu Salah ni imam besar lah. Kecuali, kata dia, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Wa'il. Hak ni kalau kita duduk ada. Lepas tu Hafiz Ibn Hajar pun sebut banyak lagi turuk hadis ini dalam kitab dia Talqihul Afkar fi Takhrijil Adhkar. Bila Imam Nawawi kata tambahan wabarakatuh ini riwayat fardah,
riwayat syadzah. Nisa riwayat ni Imam Nawawi kata serupa dengan tok guru dia juga, Ibnu Salah. Kemudian Hafiz Ibnu Hajar buat mari turuk itu. Dia kata ini iddatu turuq, beberapa jalan riwayat yang mana sabit dengannya wa barakatuh ni tidak serupa dengan apa yang disebutkan oleh Syekh ni Imam Nawawi ni, bahawa ini adalah riwayat fardah, riwayat tunggal, riwayat gharib. Tak, kata dia. Hafiz Ibn Hajar bukan sekadar tu saja. Dalam kitab dia Bulughul Maram, dia sebut hadis Wa'il ni, dengan tambahan ini wa barakatuh ada, dia sebut. Qultu, Syekh Khalil Ahmad pula ni, Syekh Khalil Ahmad Saharanpuri ni pula dia komen kat dia. Qauluhu, dia kata ni Hafiz Ibnu Hajar kata wa akhrajahu Ibnu Hibban dalam sahih dia hadis Ibnu Mas'ud. Hadis Ibnu Mas'ud ni kata dia banyak dalam kitab-kitab hadis ni. Imam Ahmad buat mari berapa turut dia, Baihaqi, Tahawi buat mari dalam 5 kitab hadis besar tu pun ada, tapi tak ada tambahan ini. Seorang pun perawi tak ada kata wa barakatuh. Kalau riwayat Ibnu Mas'ud, fa hadhihi ziyadah syadzah, kok mana-mana pun tak boleh pergi. Hak ni kata dia. Hafiz Ibn Hajar kata ada pun tak. Pula dia faham pula. Dia kata tak ada. Saya tak ada ni kitab lah ni Ibnu Hibban. Nak tengok sanad dia. Dan kita nak bincang rijal dia, perawi dia. Tak ada. Tapi anak tengok tadi sebelum hari memang tak ada. Dalam Ibnu Hibban pun tak ada. Hak ni. Itu. Adapun hak dia kata begitu juga hadis Ibnu Majah. Hadis Ibnu Majah, hadis Ibnu Mas'ud juga. Dia kata fara'aitu nusakha Ibnu Majah. Saya tengok beberapa nuskha Ibnu Majah. Sama ada hak dicetak di India, hak dicetak di Mesir. Tak ada hak ni. Tadi sebelum hari anak tengok juga. Tak ada. Memang tak ada. Memang tak ada dalam Ibnu Majah. Walam ajid fiha atharan min hadhihi ziyadah. Tak ada bayar pun tak ada kata dia. Tambahan riwayat ni. Dia kata boleh jadi kalau nak ada pun kata dia fama wujidat fi ba'd an-nusakh fala'allaha ilhaqiyah. Kalau ada pun ini tokokkan, tambahan orang mana-mana ni kata dia. Dia tengok. Sebab jangan tempat main, anak sudah biasa dengan kitab-kitab hadis ni. Bukhari tu dia mau buat lah betul. Usah kau kitab Ibnu Hibban ni hak jarang orang tengok ni. Bukhari ada, tak serupa kitab ni dengan kitab ni, tak serupa. Ada tambahan gini-gini. Lain tertib dia. Jadi lagu lain. Mana orang boleh buat benda tu? Hak tak boleh buat Quran. Itu benda kita kena ingat. Sebab itulah jadi fardu kifayah ngaji hadis sampai ke peringkat alim tu. Boleh tahulah benda ni. Ni ada, baru ada. Ni tak ada. Boleh tahu. Boleh jadi ini ilhaqiyah. Lepas tu Hafiz Ibn Hajar kata qauluhu. Lepas tu dia kata Hafiz Ibn Hajar amari beberapa turuk dalam Talqihul Afkar. Dia kata saya pun tak ada kitab Talqihul Afkar itu. Dan turuk dia kata banyak tu, banyak mana? Banyak mana? Qauluhu wa qad sahaha aidan fi Bulughul Maram. Hafiz Ibn Hajar mengatakan hadis ini sahih dalam Bulughul Maram. Ini hadis Wa'il ini dengan tambahan tadi wa barakatuh. Qultu, saya akan kata kalau Hafiz Ibn Hajar kata sahih, mana boleh sahih? Fihi Musa bin Qais Al-Hadrami. Kan ni kita baca Abdah bin Abdullah qala haddatsana Yahya bin Adam qala haddatsana Musa bin Qais Al-Hadrami. Ada seorang itu tak boleh pergi. Ada seorang itu tak boleh pergi. Siapa dia ni? Uqaili kata dah kan minal ghulat fi raf. Ini syiar Rafidhah pelajar ni. Bila ada perawi hak lagu ni, Patut Hafiz Ibn Hajar sendiri kata tentang dia ni banyak meriwayatkan hadis mungkar, kata dia. Bila seorang ulama besar dia kata meriwayatkan hadis mungkar, perawi itu dengan sendiri bagi dia dhaif. Sebab hadis mungkar ini hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang dhaif bercanggah dengan perawi-perawi yang kuat, yang thiqah. Itulah hadis mungkar. Mana perawi dia tu dhaif, hak dia dhaif pula canggah dengan orang lain hak kuat-kuat. Ini lagu ni Hafiz Ibn Hajar sendiri kata mungkar. Patut buat apa sini dia kata sahihnya? Nah, kalau riwayat ni mesti ada hak ni lah. Tak ada lagi dah Musa bin Qais ni.
Musa bin Qais dia sendiri kata di tempat lain mungkar. Dalam nuskah yang lain bawatil, banyak benda karut dia riwayat Musa bin Qais ini. Dalam Mizanul I'tidal, Uqaili berkata, dia meriwayatkan hadis-hadis yang teruk, yang rosak, karut. Dalam keadaan ada gini ni, perawi yang macam ni, dan lepas tu hadis ni pula tak ada banyak mana. Macam mana nak lawan dengan hadis yang sahih tadi? Jadi Hafiz Ibn Hajar kalau dia kata dalam Bulughul Maram rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih, itu mujazafah, da'ah tu kata dia. Telajak tu kata dia. Alah lebih tu sih. Lebih tu. Tak sampai ke situ. Tak lagi, tidak sahih. Tapi dalam Bulughul Maram banyak tersebar di tempat kita ni orang duduk mengajar. Kalau pakar tu Hafiz Ibn Hajar kata sahih. Sedangkan dalam kitab At-Talkhisul Habir dia kata riwayat ini bukan Alqamah yang meriwayatkan daripada Wa'il, tapi anak dia Abdul Jabbar yang meriwayatkan daripada Wa'il. Dah kalau Abdul Jabbar itu riwayat munqati', dia tak ada riwayat daripada ayah dia Wa'il. Hafiz Ibn Hajar sendiri berkata lagu tu, bermakna di sisi dia munqati'. Bila munqati' dhaif lah. Ini riwayat daripada Alqamah. Tak apalah, bawah lagi tu ada Musa bin Qais. Tak lagi. Jadi apa yang kita perlu faham tadi sini, Pak Imam Nawawi kata tu lebih kemah. Kadang-kadang Ibnu Hajar memang dia orang alim besar, memang kita hormat, saya belakang orang alim, ulama-ulama ni, tapi ada tempat-tempatnya ulama tidak setuju dengan dia. Banyak perkara dia kira tergelincir Hafiz Ibn Hajar. Banyak perkara orang lain kata dhaif belakang, dia kata sahih. Ada hak lagu tu, hak maudhu', orang lain kata tak betul, hadis dia tak boleh terima, dia kata boleh lagi. Dia mari dia buat banyak pun agak dia siapa belakang. Kadang-kadang dia apa kata dia ni lebih tengok kepada banyak sanad gitu je. Dalam bab ni Imam Nawawi betul, Imam Nawawi lebih kemah. Dan Imam Nawawi kata soal bid'ah, dia kata bid'ah. Apa kita kata ni setara ada dalam hadis? Ada dalam hadis pun tak ada. Hadis setara mana? Tidak jadi sunnah. Tu kalau mengikut kaedah Imam Nawawi. Cuba kita perhati sini. Setengah-setengah orang kita dia tak faham. Kita kata bid'ah besar-besar benda kecil. Imam Nawawi rajin kata lagu ni. Baru ni kata dah. Kita sudah jumpa dah. Hak cerita pasal apa dia bang ni? Hak cerita baru ni kan ada dah. Cerita tarahum tu, warhamhu tu. Situ dia kata bid'ah dah. Sini pula wabarakatuh tu bid'ah. Sebab apa? Tidak ada dalam hadis yang sahih. Bila tidak ada dalam hadis yang sahih, tak boleh nak buat hukum. Tak boleh nak buat hukum. Jadi bid'ah kata dia. Jadi bid'ah ni padahalnya kita kata salah gam dia wabarakatuh. Kita ceramah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Quran pun ada. Ata'jabina min amrillah rahmatullahi wabarakatuh alaikum ahlal bait. Rahmatullah wabarakatuhu alaikum. Tengok, ada dalam Quran. Rahmatullah wabarakatuh alaikum. Ada wabarakatuh kan dalam Quran? Apa-apa salahnya kalau kita nak kata ada dalam Quran. Tak boleh, waktu lain. Sini ni. Pada ketika nak semaya ni. Maknanya tak boleh kita ambil kursi sana ada dah boleh sana, sini pun boleh. Tak boleh lagu tu. Imam Nawawi tak tahu ke benda tu. Dia kata bid'ah. Dia tahu dah. Maknanya tak boleh waktu tu kalu gitu, tak boleh. Hak sini walaupun ada hak tu. Hak tu ada boleh, tapi tidak sini. Maknanya amal ibadat kita yang kita nak buat ni dia kemah benda ni. Bukan bermain dengan cerita gitu dak. Dengan kemah ada cara dia. Ada cara dia. Tapi kalau kita nak terima pakai jugalah, kalau kita nak terima pakai juga Hafiz Ibn Hajar, bermakna dia kata bolehlah sekurang-kurangnya tidak jadi bid'ah kerana kira-kiranya adalah hadis bagi dia lah. Kalau kita kata sahih, inilah orang panggil bid'ah yang khilaf. Bid'ah yang khilaf lagu ni.
Mana ada setengah ulama kata bid'ah, setengah ulama kata tak bid'ah lagi. Sebab bagi dia ada hadis. Kalau selagi ada hadis, mana khilaf tu kerana hadis lah. Tapi Imam Nawawi tak sepakat tu. Tak ada khilaf apa, tak ada. Imam Nawawi tak sepakat. Lepas tu kita tengok Hafiz Ibn Hajar kata ni asas dia tak kemah. Sebab kalau dia merujuk pada hadis Ibn Mas'ud, kita nak pakai hadis satu orang ni, pakai hak banyak, hak perawi-perawi hak kemah-kemah tu riwayat hadis Ibn Mas'ud lagu mana? Lagu takdi lah. Tak ada barakatuh. Apa kita nak lebih hak ni daripada hak tu? Hak tak kuat ni nak lebih daripada hak kuat ni apa? Lepas tu hak dia sebut ada dalam Ibn Hibban, ada dalam Ibn Majah, tak ada dek pun. Apa tu dia dapat boleh jadi ada dengan dia tak tahu. Jadi apabila kita tengok hujah, dari segi hujah mana lebih kuat? Hafiz Ibn Hajar pun imam kita juga, Imam Nawawi pun imam kita juga. Beginilah kita kata ayah dengan mak kita, tok dengan nenek kita, bala. Kita ni bukan budak-budak. Hak cerdik kan boleh tengok hak mana tok kita apa nenek kita hak betul. Begitu je. Walaupun tok kita tu nenek kita, ni ayah kita, ni mak kita, tapi kita pun sadar kan, tak tahu cerita hak mana hak betul. Kita kata hak betul hak ni begitu. Imam Nawawi sampai kata bid'ah. Setengah-setengah orang dia kata tu ada situ. Imam Nawawi tak tahu ke ayat Quran ni, tak tahu ke hadis ni, dia tahu lah dia tahu. Tapi tak boleh nak guna dalam perkara ibadat ni sewenang-wenang, tak boleh. Sebagaimana yang sabit daripada hadis yang sahih, hak tu pakai. Kena pakai hak tu. Hak lain, hak tidak sabit, bagi dia tidak sabit ni hak lagu ni wabarakatuh ni. Apa lagi perawi dia tu tidak kemah. Agama ni tak boleh, kena ambil daripada hak kemah-kemah. Jadi dia tak sepakat sampai dia kata bid'ah. Jadi setengah-setengah orang dalam masyarakat kita dia kata sikit-sikit bid'ah, sikit-sikit bid'ah. Banyak benar kalau nak dengar Imam Nawawi kata bid'ah. Imam Nawawi itu setara mana kedudukannya dalam masyarakat kita ni? Ulama-ulama kita pun terima molek dia. Cuba perhati hak dia kata bid'ah tu benar lagu mana? Kalau nak kira ada asas secara umumnya ada. Macam sana ni. Oleh waktu bi ayat Quran ada tu rahmatullah dengan wabarakatuh ada sekali. Apa ni? Tak boleh. Dia ada kaedah. Kita ni ada kaedah. Jadi apa kaedah? Dalam perkara ibadat ni tak boleh menambah-nambah tak tu kali. Walaupun di tempat lain benda tu menunjukkan molek juga. Itu orang panggil bid'ah idhafiyah. Lagu tu lah bid'ah idhafiyahnya. Jadi ramai orang tak faham. Kadang-kadang kecewanya orang mengaji pun dia tidak faham. Dia mengaji dia dengar dengar orang lain kata dia ayat lagu mana. Hak ni lah orang panggil bid'ah idhafiyah. Bid'ah kan ni. Kada rahmatullahi wabarakatuh alaikum ahlul bait dalam Quran. Nak bid'ah lagu mana? Kalau bid'ah ni benda hak tak ada asal langsung. Hak tu baru boleh kata bid'ah. Dah ada dalam Quran. Kenapa Imam Nawawi kata bid'ah? Ni ada dalam hadis dhaif. Bahkan Hafiz Ibn Hajar kata sahih ni. Dia kata bid'ah macam apa? Dia ada kaedah. Inilah orang panggil bid'ah idhafiyah. Hafiz Ibn Hajar pun dia tidak kata hak ni hak lebih molek daripada hak setakat wabarakatuh tu. Cuma dia nak bayar hadis tu. Hak ni pun sahih juga. Tu yang bagi dia nya. Bukan dia nak kata hak ni lebih molek dah. Dia tak kata gitu. Hak tadi tu tetap lebih molek sebab tu lebih banyak. Cuma bagi dia hadis ni boleh lagi. Tak boleh. Nak boleh lagi mana? Musa bin Qais tu ada. Lepas tu dia sendiri bukan tu hak ni riwayat ni Abdul Jabbar ambil, bukan Al-Qamah. Abdul Jabbar ambil daripada Wa'id. Dan Abdul Jabbar tu tak ada dengan ayah dia. Mana hadis tu sanadnya munqati', dhaif. Tak boleh. Tu dalam Ibn Hibban tak ada, dalam Ibn Majah tak ada. Hak lagu ni tak ada. Dalam Abu Daud ada. Lepas tu Imam Abu Daud apa mari? Boleh ilmu lah kita. Kalau tidak tak faham hak ni. Boleh ilmu lah kita. Kadang-kadang dia nak buat mari, orang yang kata tu buat lagu ni dia mari mana? Sandaran dianya paling tinggi hadisnya tak kemah. Ataupun dia kata kemah, maka dia kata bolehlah pakai. Itu khilaf lah. Itulah orang panggil bid'ah. Kalau kita nak terima Hafiz Ibn Hajar kata tu, maka ini termasuk dalam bid'ah khilaf.
Tapi ada juga bid'ah yang tidak khilaf. Hak idhafiyah pun tidak khilaf. Semua kata lagu tu. Tapi bagi anaknya di sini lebih kemah Imam Nawawi. Sebab itulah Syekh Khalil Ahmad ni pun dia bela Imam Nawawi. Dia bela dan dia tolak Hafiz Ibn Hajar. Dia kata dakwah tu dakwah. Tak apalah. Lepas pada tu riwayat daripada Jabir bin Samurah, dia kata kami dulu duduk semaya di belakang Nabi, bila nak beri salam agak isyarat dia kata Assalamualaikum. Beri salam orang sebelah ni Assalamualaikum. Dah beri salam tu maksudnya kepada orang alik kanan kan, alik kiri ni Assalamualaikum. Gitu akak tangan lagu tu dulu dia kata. Lepas tu bila Nabi SAW selesai semaya, dia berkata apa duduk isyarat-isyarat dengan tangan ni, macam yang kau kuda hak liar, kata dia. Maknanya tak molek lah apabila Nabi SAW membandingkan dengan binatang. Dan semua kita tahu dah kaedah dalam sembahyang ni, dia tidak ada perbuatan tu menyerupai binatang. Maknanya tak molek. Tak padan kau seseorang daripada kamu, ataupun au la yakfi ahadakum. La yakfi tu di situ dengan hazaf hamzah istifham. Yani au ala yakfi. Gitu. Ala yakfi. Mana ada a di situ. Cuba buat. Ala yakfi, tidakkah memadai kepada kamu? Bukan la begitu. Tapi kalau kita kata awala yakfi, adakah tidak memadai kepada kamu? Kalau itu satu cara juga. Tetapi tidak lebih kemah. Sebab apa? Awala maknanya ni dia berkait dengan ayat mana? Innama yakfi ahadakum. Dia sepatutnya kata au qala awala yakfi ahadakum. Dia kena kata gitu. Mana syok perawi. Ini ayat ni bersambung, tak boleh. Hak lebih kemah au la yakfi ahadakum, yakni dengan hazaf hamzah istifham sebelum la. Hak tu lebih kemah. Tidakkah memadai kepada kamu dia yaqul hakata. Yaqul itu makna buat gini. Yaqul dalam bahasa Arab bukan makna kata saja. Dalam kitab hadis ni banyak benar. Yaqul ni dia makna buat. Mana buat gini. Nabi SAW isyaratkan dengan jari dia. Isyaratkan dengan jari dia, dan dia memberi salam kepada saudaranya yang di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Dalam riwayat asal lagi tu, tak padaikah kepada kamu ataupun mereka letak tangan di atas pahanya. Buat gini tu makna letak tangan atas paha pada ketika tahiyat. Lepas tu beri salam kepada saudaranya di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Gitu. Jadi hak ni apa maksudnya? Buat gini. Dalam riwayat mula-mula saat ni kita baca tadi, buat gini. Gini tu lagu mana? Dia pun isyarat dengan tangan jari dia. Jadi sesoalahnya tidak pandai ke dia? Hak tak bolehnya mana sesoalahnya? Gini, Assalamualaikum. Tapi kalau boleh dia isyaratkan jari dia. Gini, Assalamualaikum. Gitu kau. Dah. Itu tak kena tu kalau faham lagu tu. Tapi hadis ini boleh menimbulkan kepahaman begitu. Kalau faham lagu tu silaplah. Maknanya tidak memadai kepada kamu buat gini. Nabi pun isyarat dengan tangan dia. Sesoalahnya ni hadis ni tidak terang. Dia isyarat dengan tangan. Sesoalahnya kalau beri salah, kalau jari gini tak apa. Assalamualaikum. Gitu. Adakah gitu? Dah. Tak kena juga. Ni hadis ini hadis tidak terang. Tidak terang. Hadis mubham orang panggil. Bila hadis mubham tak boleh pegang dengan hadis. Dia kena cari hadis mufassar. Itu kaedahnya. Hadis hak terang, sebut dengan terang lagu mana. Hak terangnya lagu mana? Tengok. Kalau dalam kitab kita ni dia ada sebut banyak ni. Umpamanya dalam pada muka surat 340 datah sekali tu. Hak sebenarnya lagu ni riwayat ini Imam Ahmad mengemukakan dalam musnadnya dengan sanadnya min tariq Yazid an Mis'ar ala yaskunu ahadukum
wa yushiru bi yadihi ala fakhidhihi thumma yusallimu ala sahibihi an yaminihi wa an shimalihi. Tidakkah seseorang daripada kamu tu tenang? Tidak patut seseorang daripada kamu tu tenang dalam sembahyang dan dia isyarat dengan tangan dia atas pohon. Isyarat saat ni tangan tu duduk atas pohon. Jadi isyarat tu masa tahiyat tu. Asyhadu an la ilaha illallah tu. Hak tu maksudnya. Bukan angkat tangan gini, assalamualaikum, assalamualaikum, angkat jari gini dah. Jadi isyarat dengan jari tu isyarat pada ketika tahiyat tu. Dalam keadaan tangan letak atas pohon. Lepas tu beri salam, assalamualaikum, dengan tidak mengangkat tangan kau jari kau apa dah. Assalamualaikum, assalamualaikum. Ni riwayat yang terang. Jadi kalau kita pakai riwayat ni serupa dengan sebelum pada ni lah, ada isyarat kan pada ketika tahiyat tu. Duduk tahiyat, dia serupa dengan tu. Dalam riwayat Musnad Ahmad lagi dia kata dia ada di sini pada muka surat 341, tidak nak baca semua. Ma balu aqwamin yarmuna bi aydihim ka'annaha aznabul khayl asyums. Berapa ramai orang ni duduk isyarat dengan tangan masing-masing ni macam ekor kuda hak liar. Ala yaskuru ahadukum wa yushiru bi yadihi ala fakhidhihi thumma yusallimu ala sahibihi an yaminihi wa an shimalihi. Ni terang. Ni terang. Lepas tu dalam riwayat Abu Daud tu sendiri, hak yang kedua saat ni, tidakkah memadai kepada kamu letak tangan atas pohon? Letak tangan atas pohon. Jadi Nabi SAW isyarat saat ni buat gini. Dia pun isyarat dengan tangan ni, letak gini. Tak padai kau kamu letak atas pohon. Dia isyarat tu maksudnya isyarat letak atas pohon dengan isyarat dengan jari. Tapi pengarang Aunul Ma'bud dia kata, ini pun syarah Abu Daud juga. Aunul Ma'bud syarah Abu Daud juga apa nama ni, ulama India juga besar juga syarahnya. Dalam tu dia kata Nabi SAW isyarat dengan tangan dia ni, isyarat tangan ni kepada tepak tu. Tidak memadai kah kamu buat gini? Dia pun isyarat dengan jari dia buat gini. Dia kata buat gini. Jadi Khalil Ahmad kata tak kena lagu tu. Sebab Khalil Ahmad ni dia tulis kemudian syarah. Tak kena lagu tu. Kalau Nabi buat gitu mungkin orang faham. Tak padan kau kamu buat gini, jadi orang akan buat gitulah dalam ayat. Tak kena. Apa kata dia kata lagu tu ni? Jauh langit dengan bombing kata dia. Mana bukan makna gitu. Dia kata Nabi SAW isyarat dengan jari dia tu, dengan dia letak. Buat gini tu dia pun letak tangan atas pohon ni dekat lutut tu, lepas tu pun dia isyarat dengan jari dia. Baru selesai. Baru tak ada keliru. Kalau dia kata tidak memadai kepada kamu buat gini sambil isyarat gini, jadi orang akan faham kena buat gini, bukan letak tangan atas pohon ni. Tak faham tu lagu tu. Sebenarnya dia orang kemudian mari kadang-kadang tengok ni tak kena ni, boleh keliru ni. Bukan lagu tu maksudnya. Kena tengok riwayat yang lain. Sebab sini kita tengok dalam riwayat yang kedua, tidak memadai ke seseorang itu letak tangan dia atas pohon dia. Tapi dia tak ada sebut pula isyarat tu, tak ada sebut sini. Dan dia beri salam kepada saudara dia dengan tidak mengangkat tangan, dengan tidak gapo-gapo. Gitu. Tapi tak ada sebut isyarat dengan jari itu, tak ada. Dalam riwayat yang pertama tadi ada. Cumanya dia tidak sebut buat gini tu lagu mana. Buat gini tu riwayat yang kedua kata letak tangan atas pohon. Isyarat tu, isyarat tu. Lepas tu beri salam 3 perkara ada sebut. Selesai masalah. Seperti mana yang tersebut di dalam riwayat yang lain. Dalam riwayat Tahawi ada ni, pada muka surat 339. Ama yakfi ahadakum an yad'a yadahu ala fakhidhihi wa yushir bi usbu'ihi wa yaqul assalamu alaikum warahmatullah. 3 kali ada sebut. Tidak memadai kepada kamu meletakkan tangan dia di atas paha dia dan dia mengisyaratkan dengan jari dia
dan dia kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3 kali ada. Itu hadis mufassar. Itu hadis hak terangnya. Kita kena pakai hak tu lah. Gitu kaedahnya. Kalau hadis ni jumpa hak tidak terang yang samar macam ni, samar, kalau kita ikut fikiran kan macam-macam lah boleh jadinya. Boleh jadi pun kita kata tadi Nabi isyarat kata buat gini. Tidak memadai jika kamu buat gini. Buat gini. Berat lah lagu tu. Tak boleh. Dia kena tengok riwayat yang mufassar baru tu kan. Jadi riwayat yang mufassar tu banyak lah. Dalam riwayat ni jelaslah kepada kita maksud Nabi kata buat gini tu buat lagu mana. Dan ini tidak bercanggah dengan hak dulu isyarat pada kita kata syahud itu sudah sebut dah, jadi masuk molek. Jadi tidak nampak bercanggah. Itu kaedahnya. Jadi bersatu molek. Seterusnya riwayat daripada Jabir bin Samurah, dia kata Nabi SAW waspada tadi jugalah. Nabi SAW kata uskunu fis salah, kamu diamlah dalam sembahyang tu. Diam tu maksudnya gerak-geri tu diam. Jangan tempat yang tidak sepatutnya kita bergerak, kita gerak. Macam saat ni nak buat salam tu tak payah akak. Kena diam di situ. Apa lagi orang-orang Hanafi dia kata ni Nabi suruh duduk dia dalam sembahyang ni. Seperti mana tak boleh akak tangan pada ketika nak buat salam tu, pada ketika nak rokok, bangun daripada rokok tak boleh akak tangan lah. Dia kata bukan Nabi suruh duduk dia kan. Imam Bukhari marah benar. Apalah kata dia. Hak ni maksudnya suruh dia, dia tepat patut dia. Kalau lagu tu takbir tak payah akak lah kalau. Takbir tidak kena akak juga tanya. Jadi kalau maksud dia tu mana tak usah akak tanya. Dalam semua keadaan ada. Walaupun bagaimanapun itu perkara khilaf lah. Khilaf tu khilaf, bukan bid'ah. Tak akak pun tidak bid'ah. Akak pun tidak bid'ah. Bahkan sahabat-sahabat masing-masing kata lagu ni hak sunnahnya. Mana yang sunnah kedua ikutlah. Nak mana-mana pun tak apalah lagu tu. Cumanya kalau nak bawa ni sebagai dalil tak kemah tu. Tak boleh. Untuk mengatakan tak ada tu akak tangan pada masa nak rokok, itu tak kemah. Sini ni maksud dalam bab mana ni? Kalau kita tengok dalam hadis cerita ni pada masa nak beri salam tu, hak tu khusus dengan hak tu, bukan semua. Jadi kalau nak pakai hak umum duduk dia dalam sembahyang, duduk dia dalam sembahyang. Gerak rokok sujud tu lah ke mana? Pak situ lah pergi. Jadi hak dimaksudkan dia, hak disuruh dia, waktu dianya. Habis dah situ. Lepas pada tu riwayat daripada Samurah, dia kata Nabi SAW suruh kami jawab salam kepada imam. Dan kami berkasih-kasihan di antara satu sama lain. Dan kami ataupun kita memberi salam kepada satu sama lain. Jadi Imam Abu Daud buat mari hak ni dalam bab sembahyang. Narudda 'ala al-imam, jawab tu imam ni. Jawab di sini maksudnya apabila tu imam tu beri salam assalamualaikum, mana dia beri salam kepada kita lah tu makmum dia beri salam kepada makmum dia. Jadi makmum jawablah salam dia. Dia assalamualaikum. Sebab tu Imam Malik kata salam ni 3. Dia kata assalamualaikum warahmatullahi. Itu jawab pada tu imam mula-mula. Lagu tu Imam Malik pakai assalamualaikum warahmatullahi. Ni kepada makmum ada alik kanan. Kalau tak ada makmum alik kanan, tak ada, kita duduk ngusuk sekali dah. Lagu mana? Jadi tak usah lah beri salam. Dia bukan tak ada orang. Ada. Malaikat ada. Jadi beri salam ni bukan untuk orang saja. Bukan untuk sembahyang sekali saja. Hak tidak, hak lain-lain pun beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Mana beri salam kita ni orang Islam ni nak damai, nak aman, nak tak si kucak kacir, kiri kanan kata. Salam. Hak sembahyang, hak tidak sembahyang pun nak salam. Nak sejahtera kita ni. Itu maksudnya. Tapi Imam Malik kata kalau kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bila kita jawab imam? Bila kita jawab imam? Hak ni hak di kanan, hak ni di kiri, tu imam duduk depan. Kalau dia tu makmum tu duduk di kiri, tu imam dah sabarlah di kanan tu dia, bolehlah kita kata jawab pada tu imam juga. Ataupun kalau dia duduk balik kanan tu imam, di kiri tu dia jawab kepada imam. Tapi kalau dia duduk sama betul, sebab itulah dia kata kita pakai hak hadis tu sebut ada assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Hak dua ni mana yang untuk umum. Tu imam dan orang hak sembahyang seorang. Tapi kalau makmum 3, dia kata itu mengikut Imam Malik.
Itu jawab kepada imam. Sebab itulah berkasih-kasihan itu tak apalah. Dan beri salam kepada satu sama lain, maksudnya adalah semaya. Dalam semaya maksud assalamualaikum ke kanan itu kepada makmum lain yang lain, alik kiri pun lagu tu juga, itu maksudnya. Tetapi hadis ini tidak sahih. Hadis ini tidak sahih. Jadi mungkin orang kata kalau berdasarkan hadis ini jawab kepada imam itu sah. Yusallim ba'duna ala ba'din, itu dua alik kanan alik kiri. Nak jadikan hujah tak boleh. Tapi Imam Malik tidak pegang hak ni lah, dia pegang hak lain. Sebab apa? Dia apa ni dhaif? Tu Sa'id bin Bashir dhaif. Perawi dhaif. Dhaif lah hadis ini. Dhaif lah hadis ini. Walau bagaimana pun dia dhaif, hak lain-lain ada lagi. Hak lain-lain ada lagi. Jadi kita dapat faham, kalau kita belajar macam Abu Daud dan Tirmizi ni, bukan maksud pengarah dia semata-mata nak mengemukakan hadis yang kuat dah. Bila-bila tu dia nak royak sanak dia banyak, ni gini, hak ni gini. Kadang-kadang hak lebih kuat dia tidak mari. Dia nak mari nak royak kepada kita, nak perkenalkan kepada kita perawi-perawi dia. Terutama kalau dalam Tirmizi, lagilah. Dia sebut ni perawi dhaif. Lepas tu dah tahu dhaif buat apa mari. Dia nak royaknya macam-macam sanak ni ada. Lepas tu orang nak pegang lagu tu. Pegang dengan hak lain. Hak ni tak boleh nak pegang. Dhaif. Ataupun sebagai sokongan sajalah, sebagai sokongan tu boleh lah, sebagai sokongan. Gitulah. Kemudian babut takbir ba'da salah. Takbir selepas sembahyang. Sekatulah. Wallahu a'lam.